Kulit kelapa dibuat sabut, isinya pula dibikin santan. Ramadan yang datang kita sambut, amal ibadah kita tingkatkan. Jawab Abang Khair, jawab. Tidur pula dia. Tidurlah pula dia ni. Abang bangun. Bangun. Tertidur ya? Aduh, bulan puasa, maklumlah. Kain batik cantik menawan, mari dibawa ke negeri Jepun. Apalah hidup di bulan Ramadan jika tak banyak memohon ampun. Wah, dia tidur boleh balas pantun. Saya pula. Alah, sambung tidur. Cantik-cantik si kain tenun. Ditenun dengan benang perak. Sudah-sudahlah kita berpantun. Kini masanya kita berburan. Ya, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Alhamdulillah hari ini 4 April bersamaan dengan 2 Ramadan 1443 Hijri. Yep, Alhamdulillah. Bersama dengan anda semua dalam RTM. Saya Amir Idris. Saya Wani Hasrita. Saya Khair Rahman, berjumpa lagi dalam rancangan Borak Dulu Baru Buka hashtag Barakahnya di sini. Barakah tak barakah? Sila duduk semua. Mari. Okeylah, kita duduklah. Pantun pula kita ya hari ini. Okey, macam mana? Okey. Okey, hari ni rasanya Jam tadi, tadi bawa kereta, saya memang ada sejenis penyakit lah. Kalau tak makan, tak kira bulan puasa tak puasa. Kalau tak makan, Oh, kalau traffic jam saya... Ada seorang hamba Allah sebelah saya tu kalau tak makan dia migraine. Alamak. Itulah Siapa kita. kau orang itu? Jangan bagi saya migraine lagi sekarang ni. Jangan. So hari ni kita nak bercakap tentang cabaran acik-acik. Cabaran betul. acik-acik. Masalah mak-mak yang mengurus anak-anak. Acik siapa? Kita nak persilakan. Tapi sebelum kita persilakan acik-acik ni, kita nak persilakan para penonton untuk menghubungi kami, berborak dengan kami. Yap. Kita ada nombor telefon, kita ada WhatsApp, kita ada Facebook. Yep. Maka nombornya anda boleh hubungi kami di talian 032282 8578 dan 032282 8579 ataupun WhatsAppnya. WhatsApp boleh ke 0141476564. Tak nak WhatsApp pun tak apa. Kita ada Facebook. Boleh komen dekat RTM Radio Television Malaysia. Kalau segan sangatlah. Kan? Ya, betul. Kenapa kena call, Bakir? Kenapa kena call? Kenapa kena call? Sebab kita ada hadiah yang kita tawarkan daripada Pusat Pakaian Hari-Hari, Hui. iaitu voucher bernilai 250. Banyak tu. Jadi maknanya setiap hari kita akan pilih 2 pemanggil bertuah. So korang kena call. Kalau korang tak call, rugi 250 punya voucher ni. Ke tidak kami nak ambil pun tak boleh. Kami nak pakai tak boleh pula. Ayo, okey, tak apa. Kita persilakan tetamu kita. Tetamu kita yang pertama. Ini acik yang pertama. Jangan. Kita persilakan Datuk Dr. Ustazah Nur Hafizah Musa. Saya. Waalaikumsalam. Silakan. Silakan. Mama Wani. Baik, Alhamdulillah. Ni nak duduk kat mana ni? Sila, Ustazah. Sila duduk kanan. Okay. Boleh. Terima kasih. Baju raya ke Ustazah? Gitu. Belum raya. Belum raya. Oh, ni baju belum raya. Belum. Baju raya satu lagi. Baju raya nanti lepas skandal lah. Okey, Ustazah, kita nak sembang tentang ni puasa acik-acik ni. Sebab cabaran wanita, ibu-ibu kan. Tapi terlebih dahulu, bagaimana agama melihat peranan wanita di dalam sesebuah keluarga? Adakah sebab setengah orang anggap kami ni bibik je, tukang masak, basuh kain, jemur kain kan. Siapa lagi kita? Ya. Macam mana tu Ustazah? Masya Allah, sebenarnya wanita dalam rumah tangga, Wani, ada peranan dia sendiri. Peranan tu Allah letak sesuai dengan kejadian kita manusia. Kejadian sebagai wanita. Antara yang paling penting sekali adalah sebab bila sebut wanita dalam rumah tangga, ada isteri, ada suami, adalah untuk memberi khidmat, melayan, mentaati suami. Itu yang paling besar. Jadi sebab tu jangan letak nombor 1, wanita ni kena duduk kat dapur, wanita ni kena begitu. Sebenarnya dia adalah secara general je, Khair, kan? Dia bagi umum. Betul. Ya, macam mana kamu nak layan suami kamu? Macam mana kamu nak berkhidmat kepada keluarga kamu? Bahkan kat sana, kalau ikutkan dari segi perbincangan ulama kan, Amin, kan? Imam Nawawi pun dia sebut kalau suami tu mampu untuk memberikan pembantu rumah kepada isterinya, suka Wani, maka akan boleh masuk bab pembantu rumah tu dalam nafkah yang patut disediakan sekiranya suami mampu. Suami Ustazah mampu memberikan bibik-bibik? Ustazah ke? Alhamdulillah, daripada kahwin tahun 1998 sampai hari ni rasanya tak pernah sehari pun tak ada bibik.
Maknanya 25 setiap ada tahun. bibik. Sehari tak ada bibik Uish. Bibi pun tengah tengok ni kan. Terima kasih Bibi. Tolong urus rumah tangga. Terima kasih, Bibi. Acik ni kat sini hari ni. Jadi maknanya tadi macam Ustazah cakap tadi, tak payahlah orang kata melabelkan awal-awal sebagai bibik ke sebagai apa, jangan labelkan awal-awal. Betul. Tukang masak, tukang sidai. Ya, ya. Betul. Dia adalah isteri yang sedang menjalankan tanggungjawab dia. Ya, ya, betul. Yang Dan saya ia sangat general Wani kan. Ya, ya betul, Ha. Ustazah. Yang saya tak puas hatinya, kenapa nak belajar tinggi-tinggi, nanti dah kahwin duduk kat dapur juga. Sakit. Kalau jiwa duduk dia. kat dapur pun kan kena belajar juga. Itulah masalahnya. Sebenarnya Min duduk kat dapur ni bagi seorang isteri satu kepuasan. Ya. Kita tak boleh tengok tu sebagai satu macam Beban. Penyiksaan. penyiksaan, satu kepuasan dapat buat satu hidangan yang lazat, Mm-mm. tengok anak isteri kita makan, Ya. kita pun rasa kenyang. Tapi ni Ustazah, Ha-ha. kalau orang lain belum tentu dia rasa aman di dapur. Dan Ustazah pula sebagai wanita berkejaya, of course, Ya. dia berbeza dengan suri rumah sepenuh masa. Yang memang kerja dia dapur, mengurus rumah, mengurus rumah dan sebagainya. Ustazah pula kerja lagi, lepas tu pensyarah lagi, datang ke sini pula, ke sana kemari. Dan masih berpendapat seperti itu. Maknanya tak ada pula dia kata Okey. membebel ke komplain ke apa. Ada beza tak bila mujahadah berbeza, pahala pun berbeza? Pasti mujahadah yang lebih berat pasti pahala juga lebih besar. Cuma Ustaz nak katanya khir kan Amin, Ustazah bukan perfect tapi kita cuba nak buat. Kita cuba nak buat. So kita kena, sebenarnya bila seorang wanita tu berkejaya, dia kena mahir, dia kena tahu skill. Dia kena cerdas. Kalau kita tak cukup banyak tak ada banyak masa, kita tak boleh lama-lama kat dapur. Kita tak boleh lama-lama nak uruskan kain, nak lipat nak apa, semuanya perlu teknik. Dan kita Teknik melipat ke teknik manage waktu? teknik manage waktu termasuk je teknik lipat. Okey. Ya, semua teknik lah. Sehingga kan hari ni tak sama macam dulu. Kita dah ada banyak teknologi yang canggih-canggih. Sebenarnya kita kena gunalah teknologi itu Ya, untuk bantu kita. betul. Bukan bermakna pahala dia lebih banyak sebab dia basuh kain pakai tangan. Banding dengan yang ini basuh kain pakai mesin. Kita tak boleh nak pukul rata macam tu. Sebab sekarang kecerdasan, hikmah tu kita kena cari. Macam mana kita nak menjalankan tanggungjawab Jadi dengan lebih baik. buat masa ni Ustazah basuh baju berapa kilometer sejam? Allah. Sebelum Ustazah menjawab soalan itu, kita nak berehat dulu Ustazah. Ada seorang lagi tetamu. Ada soalan lagi? Acik juga. Acik? Moden orang. Ni yang saya marah ni. Kenapa dia acik-acik kan? Tamu kita ni. Terus saya takut juga kena marah nanti kan. Kita rehat dulu seketika, teruskan menonton Borak Dulu Baru Buka. Ke hashtag Barokahnya Barokahnya di di sini. sini. Take a break. Cabaran yang pertamanya sudah tentulah nak kejutkan anak-anak bangun tidur, bangun sahur kan. Terutama yang kecil lah. Anak saya macam 7 tahun memang susah nak kejut bangun sahur. Yang paling mencabar ialah untuk fahamkan anak-anak kenapa dia mesti berpuasa. Sebab amalan berpuasa ni sangat sukar, terutama untuk budak-budak kecil kan. Cabaran saya di bulan Ramadan bukan berkaitan dengan anak ataupun keluarga, tapi berkaitan dengan memikirkan menu untuk berbuka puasa. Menu apa yang untuk menarik anak-anak. Maksudnya dia macam ada motivasi untuk puasa lagi esok hari. Cabaran dia untuk mengejutkan anak bangun sahur, lepas tu untuk menyediakan makanan untuk berbuka puasa. Cabaran dia kalau kita bekerja, balik kerja, kita sibuk nak masak kan. Nak kabut jalan jam lagi, nak sediakan wadah untuk buka puasa. Bulan Ramadan, berkahnya di sini. Itu dia pandangan orang ramai tentang topik kita. Dan kita akan dengar lagi jawapan daripada Ustazah dan juga ada seorang lagi tetamu. Tapi sebelum tu macam biasa, kami juga nak berborak dengan anda semua. Ya, betul. Hubungi kami, tolonglah telefon kami. Betul, betul. Di 03-2282. Apa nombornya? 8578. Dan juga 03-282-7879 ataupun WhatsAppnya. WhatsAppnya boleh juga di 011 40476564. Kalau tak nak cakap, tak nak mesej, boleh Facebook juga. Kita ada Facebook RTM Radio Television Malaysia. Ini kami perlu ingatkan berkali-kali sebab dia ada hadiah. Yes. Dia ada hadiah, itu voucher bernilai RM250. Ya, betul. Betul. Okey, kita dah ada Ustazah, Ustazah. aka Kak Cik sini. Ya. Kita ada seorang lagi Kak Cik. Kita nak persilakan. Kak Zuraidah. Yeay. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Silakan. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Terima Allah. kasih. Sama
sama. Tak ada beza langsung Kak Zueida yang dulu dan yang sekarang. Alah, janganlah cakap macam tu. Tapi betul dia cakap tu macam Ya. sama je. Ya. Macam tak beralih Sama tapi tak serupa lah. Kak, Sihat kan, Kak? bila Alhamdulillah. masuknya Ramadan, alhamdulillah sihat kan? Alhamdulillah. Dah ada 2 anak Dan 2 orang cucu. dan 2 orang cucu. Coming soon another one. InsyaAllah doakan. Macam mana bila masuknya Ramadan mengurus anak-anak zaman dulu, sekarang ni mengurus cucu-cucu pula. Okey, benda tu sama. Hidup ni sebenarnya putaran dia tu sama. Dalam kata Ustazah tadi, cara dia tu adalah macam kata tadi dulu kita membasuh manual. Sekarang ada mesin kompok dah duduk dalam mesin tu aja senang kan. Ustazah ya? Maaflah Ustazah Zueida ni memang macam ni kan, tapi hati dia baik insya-Allah. Masya-Allah. Jadi kalau dulu ialah kita jadi kakak, saya Kak Long yang sulung. Jadi tadi Kak Cik. Kak Cik. Ni Kak Cik. Ni Kak Long. Kak Long. Bukan Kak Long kawasan, Kak Long di dalam rumah ya. Kalau bawang bukan. Bukan. Lepas tu menguruskan dengan family tu sebelum kahwin dengan adik-beradik. Kita bantu mak. Ya, betul. Kemudian lepas tu dah kahwin bersama suami berdua, jadi bertiga, berempat ada. Udah. Dia dah jadi di situ kita Pasal tiba dia satu besar. empire makin dah. besar. Lepas tu dah bila dah ini kita dengan rumah kita sendiri dan dengan anak dan cucu. Tapi cabaran dia tu bagi saya tidak ada cabaran. Saya enjoy sebenarnya. Saya suka. Itu seronok. Itulah macam tadi Ustazah cakap. Dia enjoy, ada bahagian-bahagian yang dia enjoy. Adakah pemanggil kita enjoy? Kita ada Dah pun berada di talian. Siapa di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya duk rasa ni Cik Bahar pada ceras ni. Oi, Cik Bahar lagi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cik Bahar. Cik Bahar. Assalamualaikum. Line okey ke tu? Ada. Siapakah di sana? Siapa di talian? Allah. terputus. Tak ada rezeki. Tak ada rezeki lah. Nampaknya dia Cuba lagi. mungkin dia tak berapa seronok. Kalau dia seronok tadi dia dah terus sana dapat. Tak enjoy ya. Kita enjoy. Tapi bagi Kak Zueida, setengah orang, bila luar Ramadan, okey je urus anak-anak. Bila masuk Ramadan, dia jadi kelang kabut. Kelang kabut itulah dia punya keistimewaan sebenarnya. So dalam cara itu, bila you kelang kabut, you dah tahu macam mana nak manage. First day mungkin you kelang kabut sekali lah. Lama-lama you dah boleh manage. Dan lama-lama dah boleh manage kelang kabut tu secara kelang kabut. Tapi dan juga benda tu boleh diguna pakai di waktu-waktu yang bukan Ramadan. Kadang-kadang adalah kita ada event-event yang memang kelang kabut. Tapi sudah terlatih dalam bulan Ramadan. Ya, jadi Orang kita perempuan memang macam tu kita lah. boleh hadapinya dengan tenang. Yang penting jangan stres. You know, dia yang mengaturkan. InsyaAllah. Tapi tadi nak datang ke sini ada rasa kelang kabut. Tadi memang jam bangang. Jam bangang. Jam Wah, bangang. nampaknya marah. Itu ayat-ayat Sanskrit Ayat baru Sanskrit. ya. Jadi memang jam, tapi saya kata insya-Allah. Okey. Pukul berapa saya sampai itu ketentuan dia. Tapi saya dah keluar awal. Saya keluar pukul 4.30. Oh, dan begitu jam Daripada dia tadi. Sungai Buloh. Ustazah ada sebut tadi, perempuan memang macam tu. Apa yang macam tu, ni, Ustazah? bila Kak Ida kata kita dah sentiasa biasa kelang kabut, sebenarnya wanita ni tengok macam kita pregnant kan. Walaupun itu Allah kata wahnan ala wahnin, susah atas susah, tahun depan beranak lagi kan? Dalam pada susah tu, Ya. beranak lagi. Tak nak lagi dah berak dengan dia. Ya, itu memang satu kelebihan dan keistimewaan yang ada pada seorang wanita. Dia boleh buat kerja dalam keadaan kelang kabut, dia boleh menanggung insya-Allah kesusahan demi kesusahan. Lama-kelamaan dia belajar daripada benda tu. Makin nampak tak puas hati di situ. Bukan. Saya kagum. Saya kagum. Maknanya, tak tahulah seperasan saya lah. Seperasan saya dalam dunia-dunia serba metropolitan kan. Nak dengar cakap-cakap macam ni susah. Biasanya lain zaman Biasanya, no. you. Cik, dia punya garang laki Bagaimana perempuan tu pandangan seorang yang belum kahwin lagi ya? Itulah tu rasa macam ditujukan dekat saya. Kalau Abang K macam confused, saya takut pula. Sebab dah tak tempuh lagi kan. Diri ni sekarang ni pun dah macam alah nak urus diri sendiri pun kemain susah. Tapi Wani sepemerhatian abang, boleh. Wani dia. Boleh insya-Allah Ustazah. doakan. InsyaAllah boleh. Zueida macam mana? Baik ni Kalau orang. untuk orang yang macam mana? Acik baru nak up
Nampak saya punya penerbit cakap ramai nak. Jangan. Mungkin juga termasuk Dia sendiri. Diri So, macam mana sendiri. kaedah untuk wanita yang baru kahwin tahun ni kan, baru nak first Ramadan ataupun baru first ada anak. Macam mana? Ya, bagi saya sebenarnya dia punya tips adalah kesefahaman. Macam suami tu dia kena ada tolak ansur. Kadang suami dia boleh balik awal. Ya. Jadi sama-sama bantu, sama-sama nguruskan. Bukan lelaki ni kadang-kadang sampai satu tahap masa dia akan king. Dia melunjur je kan. Ya, dia melunjur je. Dah malas. Biasanya umur berapa Kak Ida? Ha? Biasa umur berapa macam tu? When they reach to 40 plus. 40 plus dia mula melunjur. Mulalah. Tapi nampak yang boleh tengok ke gaya. Nervous ni. Kan? Malalah biarlah dia orang uruskan lantaklah. Apa ada lah. Pandailah, kan? Ada yang ini. Ada juga sang suami yang dia suka meriah. Dia bawa dia nak pergi bazar Ramadan. Dia sendiri mengkelangkabutkan diri Dia dia. mengkelangkabutkan diri. Saja mengkelangkabut. Okey, kita nak tambah lagi kelangkabut kita. Sebab ada pemanggil di talian. Oh, dah sambung Assalamualaikum. balik. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Kesalam. Siapa di sana? Namanya, soalannya. Ya, macam saya kerja dengan suami saya sampai ke petang, kadang sama-sama balik kan. Dan pagi-pagi itu saya sediakan makan dan minum dan balik sebelah petang pun saya sedia juga makan dan minum kan. Sedangkan suami saya marahkan ke saya. Dia kesiankan saya. Dia kata ambillah orang gaji. Saya cakap saya tak nak walau macam mana pun. Selagi saya daya, saya boleh buat, saya buat. Saya Masya kata Allah. saya tak suka orang masak untuk suami saya makan. Saya kata saya- macam mana bila kita cakap macam tu pada segi Islam. Saya nampak betul semangatnya puan ya, sampai lupa nama siapa daripada mana? Ya? Nama siapa dan dari mana? Ha? Nama puan Khadijah. Dari? Khadijah dari? Daripada Kuantan. Terima kasih Puan Khadijah. Lalu suami saya marahkan saya suruh masak, suruh ambil orang gaji. Saya tak nak, saya cakap. Selagi saya boleh buat, Baik, saya baik. buat, saya cakap. Kita cuba Baik. jawab ya. Terima kasih Puan Khadijah. Terima Ustazah, kasih. kita simpan jawapan tu. Okey. Kita nak ambil sunnah berdoa sebelum berbuka insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Allah, Kau ampunilah dosa kami ya Allah. Amin. Ya Allah, Kau permudahkanlah segala urusan hidup kami ya Allah. Ya Allah, andainya ini Ramadan kami yang terakhir ya Allah. Jadikanlah ini Ramadan yang terbaik sepanjang umur hidup kami ya Allah. Jadikanlah kami rasa cinta pada Quran, rasa sayang kepada ibadah, rasa cinta pada solat ya Allah. Berkatilah segala rezeki kami ya Allah. Allahumma laka sumna wa bika amanna ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada semua penonton di rumah, selamat berbuka puasa. Kita jumpa sebentar lagi selepas berbuka dalam Borak Dulu Baru Buka Barokahnya di sini. Alhamdulillah, selesai kita berbuka. Cover jangan sedawa dulu, jangan sedawa. Masih lagi dalam Borak Dulu Baru Buka #barokahnya di sini. Alhamdulillah. Yes, Sedap makan kita kan? siapa yang sponsor? Siapa Ustazah? Nama penaja kita adalah Alliance Concord Media Sumberhad. Juga Jaga pusat pakaian pakaian hari-hari. hari-hari. Ya, saya. Ini baru di Beninging. Betul. Nanti baru dia beninging kan? Di Beninging. Dah dua kali dah. Dah dua Beninging. So lepas ni kita akan buka berat sikit lah. Berat sikit lah Maghrib insya-Allah. dulu kan. Okay, kita nak sambung borak kita. Tadi akak tadi tanya. Kan, dia memang nak masak. Dia takkan benarkan orang lain masak untuk suami dia. Dia takkan benarkan orang lain basuh baju untuk suami dia. Tapi suami dia pula marah. Aku nak bagi baby. Kesian kan. Macam mana ni Ustazah? Jangan marah. Kita boleh bincang. Okey. Kita boleh Sabar, Mi. Aku pula. Kejap lagi kita makan yang berat. Sebab Okey, baik. dah ada tenaga lepas makan. Terlebih kari pak. Kak Khatijah tadi tanya kan, sebenarnya itu saya kata tadi, setiap rumah tangga tu berbeza-beza keperluannya kan. Jadi benda tu memang boleh dibincangkan antara suami dan isteri. Kalau memang isteri tak nak,
So tak perlu dipaksa. Betul juga. Cuma tinggal lagi kita kena faham pembantu ni bukan orang yang menguruskan rumah tangga kita. Dia Pembantu ni adalah orang yang membantu. Siapa yang menguruskan? Kita sebagai isteri dan Bos suami. tetap. Tetap. Jangan main. Kalau Jadi tidak dia jadi bos nanti. jadi benda tu sangat subjektif. Tapi apa pun Masya Allah, subhanallah, bagus dengan orang-orang macam Kak Khatijah. Maknanya apa? Dia ada satu semangat, selagi saya boleh buat, saya akan buat. Dan insya Allah Allah takkan sia-siakan isteri yang seperti ini. Bukankah Kak Eda pun selama hidup pernah ada bibik tak? Oh, tak pernah. Oh, serius? Alhamdulillah saya tak pernah. Jadi daripada saya start kahwin sampailah sekarang dah hampir 37 tahun. Saya bernikah, berkahwin, punya anak dan cucu. Saya tak pernah panggil. Even cucu pun saya jaga sekarang. Anak saya punya, cucu saya tu, anak saya bekerja dua-dua, menantu dan ni. Tapi saya yang jaga dan suami di rumah. Berkeputusan untuk tidak ambil ataupun keadaan tak mengizinkan ke ataupun macam ni? Tak, saya rasa itu adalah masa macam saya dan suami pun rasa itu momen-momen yang ada. Yang kami mengisi masa. Menghargai momen antara sendiri. Yes. Dan kita tak, nanti bila dia dah besar, kita dah tak dapat momen tu. You know? Sebab saya, kesibukan saya adalah bekerja, menyanyi di luar dan waktu saya tu sebagai penyanyi. Waktu tu kadang-kadang terbang sana, terbang ke sini dan waktu tak ni. Dan dalam masa pandemik baru ni, saya memulakan perniagaan. Ada store sendiri berniaga. Tapi ada kelebihan kan? Maknanya suami pun dalam bidang tak jauh daripada ni. Dia seorang pemuzik. Alhamdulillah. Selamatlah. Tapi satu nikmat tau boleh melihat anak membesar di depan mata kita, hantar anak pergi sekolah kan. Okey, Ustazah pun dapat nikmat juga tu. Ustazah pun Alhamdulillah. mesti. Okey, 7 orang anak depan mata. Oh, Masya Allah. Okey, kita nak tengok adakah pemanggil kita mempunyai jumlah anak yang lebih ramai? Oh, tak tahu. Nanti kita jangan buat apa-apa tuduhan, dia jawab. Dia jawab. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Oh, Allah, dia. ceria sungguh. Nama apa, Kak? Nama Puan Zarinah binti Abdul Razak. Oh, Puan Zarina binti Abdul Razak dari? Dari Tapak, Kuala Lumpur. Masya Allah. Okay, nak tanya soalan Kak siapa? Apa soalannya, Kak? Nak tanya soalan pada Ustazah, nak Hafizah. Ya. Silakan. Oh, Assalamualaikum Ustazah. silakan, Ustazah. Ustazah. Silakan Ustazah. Kejut kami. Apa soalannya? Nak tanya. Makcik ni sakit lutut. Jadi hari tu sakitnya tak adalah kuat sangat. Sekarang ni dah macam apa, pelik lah kalau nak solat tu. Jadi bila semayang tu, kadang semayang duduk. Kadang semayang, kalau boleh berdiri macam biasa, makcik semayang macam biasa lah. Tapi bila nak sujud tu, bila nak rokok tayat akhir tu, dia datang kebas dia tu. Amboi sakitnya Ustazah. Oi, okey. Sakit sungguh. Okey. Jadi macam mana tu? macam mana tu Baik, baik, Okey. baik. Terima kasih Puan soalan tu, Kak. Zarina. Kita akan bagi Ustazah jawab ya. Terima Ya, kasih. terima kasih Okey. ya. Baik, sebelum Ustazah jawab, ada juga soalan di WhatsApp. Ya. Ada juga. Mari kita saksikan apakah soalan-soalan di WhatsApp. Sila. Jom kita saksikan dekat skrin apa soalannya. Yep. Tu dia. Assalamualaikum Ustazah, saya nak tanya, ada tak tips macam mana kita nak sentiasa bermanis muka dan bersabar ketika melayan karina anak-anak dan suami, lagi-lagi bagi pada bulan Ramadan ini. Tambahan pula sibuk bekerja. Lagi satu, salam saya Nur Mahirah. Ingin bertanyakan soalan kepada Ustazah, bagaimana kita ingin ikhlaskan diri untuk melayan karina anak-anak dan suami di bulan puasa, di samping kesibukan menguruskan diri sendiri. Terima kasih. Tiga soalan tu kan. Tips. Soalan pertama Ustazah Zuraida pun boleh jawab juga. Boleh tambah-tambah ya. InsyaAllah. Dia mula-mula Ustazah. Macam mana? Okey. Silakan kan? Ya. Okey. Silakan. Silakan tadi. Soalan tentang solat tadi, memang kita solat berdiri kan, rukun dia adalah qiyam. Tetapi kalau tak larat, so boleh dibenarkan untuk duduk. Cuma tadi makcik tadi tanya, tak boleh untuk sujud, tak boleh untuk tayat akhir. Jadi untuk masa berdiri memang kena qiyam. Takbiratul ihram memang kena qiyam. Baca Fatihah kena qiyam. Masa yang tak boleh tu baru kita duduk. Macam tu lah. Dan tak payah, kita pun memang tak payah usah hati. Ya Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Semuanya akan ikut kepada kemampuan kita. Ya. Itu pertama. Yang kedua, ni muka tengah bengkak ni. Semana nak bermanis wajah Bermanis wajah. Yelah penat. depan anak-anak dan juga suami. Sebenarnya pertama keazaman.
Kalau kita macam tak plan benda tu kan, kita tak perasan. So kita kena plan, rancang, ada keazaman apa kita nak buat. Saya nak jaga manis wajah sepanjang sebulan contoh. Bila ada keazaman, yang kedua kena ada sokongan. Siapa yang akan sokong kita? Suami, anak-anak. Kita beritahu apa keazaman kita. So anak-anak pun boleh notice. Tengok muka mak dah marah. Tengok itu sokongan. Sebab kita memang kena bantu Kak Ida. Betul. Kita memang nak cuba jadi yang terbaik, amin. Tapi kena ada orang sama-sama bantu kita. Dan bantu ni sangat subjektif. Kalau orang biarkan kita buat semua kerja daripada A to Z, sedangkan yang kat dalam rumah tu semua orang yang mampu untuk menolong. Dan kita pun nak educate anak-anak untuk menolong ni. Macam Wani ni kan, seorang anak gadis yang rajin tolong mak dia. Itu mak bimbing kan. Jadi kalau sama-sama bekerja sama, semua orang boleh senyum bersama. Dan Kak Eda, meringankan. soalan ketiga saya bagi kat Kak Eda. Nak ikhlaskan niat mengurus anak-anak walaupun sibuk macam mana pun. Memang ya. Itu sebenarnya benda yang sangat susah untuk reda. Mencari keredaan dan ikhlas tu, dia kena seiring. Di sini dan juga Di sini. di dalam hati. Dia tidak boleh kata, ya mak ikhlas, aku ikhlas. Tapi dalam hati. Kan? Kita pun tak boleh. Tapi kena praktis. InsyaAllah. You kena tenang. Sentiasa tenang. Kadang-kadang saya hiruk-piruk lah. Kadang yang karang menangis, bergaduh. Karang ini bawa karang air, tumpah. Kan? Mana karang kita nak. Kalau boleh macam sotong lah. Tak tangkap mengamuk bertukar jadi hijau ke apa. Tak ada. Saya akan diam. Baik. Saya jenis orang ibu ataupun nenek, saya panggil Wanda lah diri saya, yang biasa kalau cucu tu tengah, saya akan menari. Nenek ceria. Saya menjadi diri saya. Saya tak boleh fake. Jadi cucu akan tengok, diorang akan, kalau kata diorang nak menyanyi, diorang main gitar permainan, dia pergi kat kita atau pergi kat atuk dia. You know? So kadang-kadang bila saya dah terlampau geram, marah, ada kalanya kita manusia biasa. Kan? Betul kata Ustaz tadi, kita penat. Dan kita tengok, kita rasa macam diorang tak bantu kita. Sebenarnya diorang takut nak bantu, kan aku buat salah. Tak kena pula. Macam abang, kan aku buat yang ni salah. Kan tak buat salah, biasalah. Mak ni kan macam gitu kan. Jadi Tolong tu betul lah. tak payah, saya jenis orang yang suka buat kerja sendiri. Baik. Okey Kak, kita nak tengok. Ada soalan apa? Betul? Selain pada saya nak tanya soalan. Okey. Ada artis lain nak tanya juga. Ada artis lain? Ya. Siapakah? Saya tengok siapa. Yup. Check it out. Push the roll button. Assalamualaikum, saya Farhan. Saya ingin bertanyakan satu soalan. Cabaran para ibu-ibu di pada bulan Ramadan hanya berlaku di Malaysia ataupun di seluruh dunia juga sama? Menurut pengalaman Ustazah bagaimana? Jadi masih dalam sekitaran yang Ya, saya. Itu dia. Cabaran dekat Malaysia dengan luar negara. Sama ke tak? Tapi Kat Jordan dulu dah kahwin belum? Belum, tapi sama. Sama. Bila kita pergi, dia jemput masa saya belajar kat Jordan ya, makcik-makcik tu, acik-acik Jordan lah. Okey, pasal Jordan tak Jordan let dulu kan. Sebab kita nak rehat seketika. Sebab perut kenyang sangat ni. Ya, betul. Teruskan menonton, borak dulu baru buka. Hashtag Barakahnya di sini. Take a break. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali untuk segmen Satu Hari Satu Ayat. Dan ayat yang saya bakal kongsikan ini menggambarkan betapa agungnya, betapa tingginya pengampunan Allah Azza wa Jalla. Mari kita renung satu ayat dalam surah Asy-Syura ayat 25. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Maksudnya, dan dialah Tuhan yang menerima taubat daripada para hamba-Nya yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla serta memaafkan segala kejahatan yang mereka lakukan, dan Dia Maha mengetahui apa yang kamu semua kerjakan. Ayat ini menggambarkan betapa besarnya keampunan Allah Azza wa Jalla. Betapa Allah Ta'ala seperti mana yang kita tahu sifatnya dalam Asma'ul Husna, iaitu Al-Ghafurur Rahim, yang Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Para penonton, dalam hadis Nabi sebut, kullu bani Adamul khata'. Setiap anak Adam itu pasti akan buat silap. Wa kharul khata'inat tawabun. Dan sebaik-baik mereka yang buat silap,
pasti adalah mereka yang bertaubat di atas kesilapan mereka. Kita semua adalah pendosa. Orang melihat kita hebat hanya kerana Allah tutup aib kita. Oleh itu, di dalam bulan Ramadan yang Nabi sebut sebagai man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan keimanan dan menghitung ganjaran Allah Azza wa Jal, dia ampunkan segala dosa-dosanya. Kita manfaatkan Ramadan, minta ampun sebanyaknya mungkin. Mudah-mudahan habisnya Ramadan, kita dia ampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sekian, satu hari satu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, segala keimanan di studio ini. Ya, nampak bercahaya. Cahaya iman, Cahaya iman telah pun sampai. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz kita ni memang itulah sebenarnya antara tugas dia. Nampak? Dia dekat sini, dia seluruh kan. Bila dia dekat situ, dia terus. Dia bertugas kejap. Tugas. Kan. Alhamdulillah banyak yang kita boleh belajar daripada satu ayat satu hari ni. Betul. InsyaAllah. Dan bercakap pasal pengampunan kan, Ustazah, kan ada juga ibu-ibu acik-acik ni, mak-mak ni, dia jenis perfectionist. Okey. Dia tak bagi orang lain buat. Suami buat, dia takkan sama dengan SOP dia. Kalau gosok, dia takkan sama macam dia gosok. Ya, betul. Kalau jemur, takkan sama macam dia jemur. Kalau lipat, takkan sama macam dia lipat. Dia dah ketawa awal lah. Dia dah ketawa awal. Dia kesingit, kadang-kadang letak pemaris lagi. Okey. Pandangan Ustazah, dia akan ikuti. Ya, boleh. Bergantung macam mana kita nak tengok benda tu. Ya. Sebab kalau kita nak tengok benda tu dari sudut supaya sama-sama bekerjasama, bertanggungjawab, mungkin kita kena berikan sedikit kepercayaan untuk orang lain buat dan kita menghargai cara orang lain. Selama mana tak teruk sangat lah. Anggap dia comel je lah. Anggap Suami aku comel. dekat sini pula. Comelnya suami aku. Buat balik. Baguslah anggap comel. Betul. Kak Eda pula macam mana praktis Kak Eda? Tapi saya kalau dapur tu adalah ruangan saya. My department. Jangan kau kacau. Ya. Nampak saya. Department Department saya. Masya Allah. Jadi tak boleh diganggu waktu saya masak. Ni jangan diganggu. Macam mana saya nak buat, kadang-kadang saya main campak-campak je. Kan? Kalau suruh orang lain goreng telur sekalipun. Lain. Sini, cuba kecilkan api. Kalau besar, mulut bebel kan biasalah. Betul. Tu bang. Zul, you do api tu kecilkan. Jadi kalau you nak garing, ya, walaupun kita bekerja tempat lain tapi mata ada ekor. Hasil dia lain. Hasil dia lain. Dia memang perfectionist Dia itu saja. Kalau belah lain tu biarlah lantak engkau lah. Kayak baju bertimbun-timbun kan masa tak ada kan. Department kita, department dia. This is my department. Saya ada satu soalan. Ya. Untuk Ustazah lah. Macam contoh, dilema mak-mak yang tengah busy menguruskan anak-anak, baik dari segi suri rumah maupun yang bekerja, lagi-lagi yang bekerja. Diorang dah sibuk uruskan anak beranak suami, tapi sampai terkesan dengan ibadah yang sepatutnya kita buat dalam bulan Ramadan. Kan? So macam mana diorang nak Mengimbangkan tu. Nak tarawih lagi, nak tarawih nak tadarus lagi, lagi. nak tahajud lagi. Baru macam buka mana? Quran dah. Kan? Macam mana tu? Pertama, semua kerja yang kita buat tu dah ibadah. Dah ibadah dah. Itu dah settle Maksudnya kita tak memisahkan kerja tu daripada ibadah. Itu dah dapat pahala ibadah. Tapi kenikmatan dan kepuasan ibadah-ibadah yang khusus tadi lain. Tarawih tak ada dah kat bulan lain kan. Jadi tak sama kita kan. Nak juga mesti nak buat kan. Nak khatam Quran. Jadi kat situlah yang kita duk bincang daripada tadi kan. Pengurusan. Kita tengok keseimbangan, kesesuaian, ya, banyak mana bantuan yang kita perlukan. Sebab apa? Sebab kita nak menghormati hak setiap orang. Sebagai ibu kan Kak Ida, kita pun nak juga kerehatan jiwa. Kita nak pengisian spiritual juga. Jadi bila diberikan hak tu, esok kerja happy lagi. Kalau suami punya ihsan, dia sendiri pun kata tak apalah, awak tak payah buat ni, awak pergi. Itu dia punya ihsan. Tapi kalau sebagai isteri sendiri, dia nak letak mana dulu tu? Kalau suami dia kata, ni saya tak nak rumah sepah, saya tak nak ni. Mana dia nak letak dulu? Cakap suami dia ke? Ataupun ibadah ni, ataupun dia boleh melawan, kata tak nak, malam ni saya nak pergi tarawih juga. Kena suamilah. Tapi dalam bab dengan suami ni, kalau macam saya kan akhir kan,
bukan nak kata oh kena taat suami, kena dia sebenarnya dalam rumah tangga Islam ni ruang toleransi dan perbincangan tu luas. Jadi bukan makna kata Memang senyap. kena taat, Ya. tapi ada ruang perbincangan. Ya, ada ruang perbincangan. Jadi benda tu Itu yang tadi saya cakap ya. tadi, ihsan suami tu main peranan. Maknanya dia dalam masa yang sama pun dia faham, dia kena betul. faham kan. Tapi Ustazah, kalau macam contoh untuk isteri-isteri suri rumah di luar sana tu, suami pergi tarawih, kita nak ikut, kan? Tapi ada anak kecil. Alah, macam mana ni nak juga tarawih dekat masjid? Mana yang lebih orang kata tu afdal? Nak ikut juga Mana ke? dulu? Bawa juga Mana baby dulu? Nak tu? terawih ke nak ikut suami? Mana Ke dulu? boleh tarawih kat rumah Itu ke? banyak Mana lagi benda baik? kena tengok. Ni anak kecil kan, anak kecil ni okey boleh urus tak nanti masa orang tarawih kat masjid. Kita tak nak juga isu gangguan, mengganggu. Jadi benda tu kena dilihat, masing-masing kena lihat dari pelbagai aspek dan sudut. Keseluruhan. Plus kan ada hadis kan Ustazah kan. Ya. Nabi 3 hari pertama Nabi tarawih di masjid. Ya. Hari keempat para sahabat dah tunggu kat masjid ni. Nabi tak keluar. Ya. Sampai subuh. Nabi tarawih kat rumah. Sahabat tanya, Abu Bakar tanya kan, Ya. kenapa Rasulullah tak keluar? Rasulullah kata, kalau aku keluar akan turun wahyu untuk mewajibkan tarawih di rumah. Ya. Nabi nak bagi di masjid. masjid. Nabi nak bagi tahu ada kelonggaran. Tarawih di rumah boleh, Ya. di masjid pun boleh. Ya, Khususnya Masya wanita. Allah. Keluasan agama kan. Ya, betul. Keluasan Keluar independen. mudah. Betul. Ini kelebihan Itu tadi kelebihan Ustaz Ustaz ni. Ustaz. Dan nak juga sekarang dalam waktu sekarang ni, Ya. saya selalu juga nasihatkan macam orang-orang yang saya di tempat saya, kadang nak bawa anak-anak kecil. Dia memang seronok, bagus sebenarnya. Memang perlu dipraktiskan. Tetapi dalam keadaan, walaupun kita dalam fasa endemik, tetapi masih lagi kita harus menjaga Kena jaga pertama SOP. tadi kan. Yes, kadang budak-budak mungkin kesihatan untuk mereka yang know that. Itu keselamatan kesihatan tu untuk kanak-kanak dia akan lebih terdedah sebenarnya. Jadi saya rasa ialah keseimbangan tu lah kena tengok dalam Kena tengok. banyak aspek. Macam mana? Okey, kita dah nak hampir sejam ni berborak ni. Alah sambunglah lagi. Aduh, kan. Aduh. Pula kan. Kau kena banyak ni. Seronok kan. Sebab benda macam ni, saya sendiri personally, saya seronok. Bila sampai bulan rancangan ni pada bulan Ramadan ni, saya suka. Saya belajar banyak sangat. Mengingatkan balik. Manfaat sangatlah. Alhamdulillah. Betul lah. Ustazah, apa khulasah kita boleh kongsikan pada penonton dan kita semua? Sebenarnya apa yang kita cakap pada awal-awal tadi boleh jadi khulasah. Apa dia? Ketika mana kita buat sesuatu tu dengan cinta, dengan happy, so semuanya insya-Allah akan dimudahkan. Pernah orang tanya pada Mother Teresa kan, macam mana nak hadapi dunia yang macam-macam masalah ni, dia kata apa? Go home and love your family. Jadi masya-Allah, Ustaz cakap pada diri sendiri juga ya, kita cintai keluarga kita. Setiap orang dalam keluarga cuba nak buat yang terbaik, cuba nak menyumbang, cuba nak berbudi, cuba nak berbakti. Pasti Allah akan hubungkan hati-hati kita dalam keriangan dan kebahagiaan. Tak sabar terawih dengan anak-anak. Daddy, balik cepat. Nak mencari cinta lah. Cepatlah Wani. Cepatlah. Apa pesanan untuk Wani dan para penonton? Dan kena tenang ya, kena tenang, kena sentiasa berfikiran terbuka dan saling memahami. Toleransi itu perlu dan redha tu kena ada. Keikhlasan tu di sini dan juga di sini. Di hati. Dia kena seiring. Baik. Masya Baru Allah. you akan dapat nikmat tu bila berkeluarga. Betul apa kata Ustazah tadi? Love. Balik rumah, sayangi keluarga anda. Peluklah isteri kau. Seiring dan sejahtera. Berbunga-bunga studio hari ni. Kan? Dan bunga-bunga juga untuk Ni saya. sebelum ni tak ada tau daun-daun. Sekarang baru bila episod lagi ni. Okey, Okey. kita nak umumkan Ya. pemenang. Siapakah pemanggil bertuah pada malam ini? Wani. Pemenang Yang untuk pertama. pemanggil bertuah yang pertama jatuh kepada Junainah dari Rawang. Hidup orang Rawang. Hidup orang Rawang. Pemenang yang kedua pula Pemanggil bertuah kedua. jatuh kepada Puan Khatijah daripada Kelantan. Oh, beres kita. Alhamdulillah. Kita juga nak umumkan apa hadiahnya. Betul? Push the row. Sila. Button. Panggil bertuah bagi rancangan Borak Dulu Baru Buka. Barakahnya di sini akan menerima voucher bernilai RM250 Malaysia tajaan Pusat Pakaian Hari-Hari. Jadi Itu hadiah. perayaan hari-hari ni makanan berbuka pun dia. Hadiah pemenang. Ada pun dia. pemenang Rezeki, voucher pun dia. Alhamdulillah. Terima kasihlah pakaian. Terima kasih. Hari-hari kita berpakaian. So kita nak bagi juga hadiah pada tetamu Ya. kita. Silakan. Ni cenderamata Kan? kita. Okey, bagi pada kaedah. Baiklah. Cendera hati Alright. daripada Borak Dulu Baru Nampak Buka. tak? Ini istimewa ni.
Ada logo tulis borak dulu. Borak dulu. Oh, Itu. Alhamdulillah. Itu Ustazah. Oh, memang Terima kasih kasih. kerana sudi hadir Terima di sini. kasih. Terima kasih. Sikit Terima logonya. kasih. Tu dah. Borak dulu. Ya Allah, Bolehlah selamat letak apa lauk untuk menambahkan kelangkabut apa. lagi. Kita ambil ni buat Kita buat ni bawa balik je dah. Balik ke weh. Boleh. Elok sangat dah. Sesuai. Sesuai Sesuai sangat. kan? Kita tengok apa topik untuk borak dulu baru buka hari esok. Jom kita tengok posternya guys. Mari. Marilah, mari. Oh! Wah. Wow, puasa dan booster bersama dengan Piu Azman, Cik Man dan juga Haris Haris Anwar. Dan ada saya juga. awak Oh, bukan. sebulan Wah, ni. sebulan di bulan Sudahlah, Ramadan. Didi. Okeylah. Nampaknya sangat kerek muka Pio Azman tengok dalam gambar. Macam kau nak booster ke nak apa? Tapi tak apa, dia orang yang sporting. Besok InsyaAllah. pasti akan riuh juga. Saya tengok. Okey, kita dah berada di penghujung rancangan. Terima kasih kepada Kak Eda, terima kasih kepada Ustazah. Terima kasih banyak-banyak. Kita nak melaburkan tirai. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi hari esok di siaran yang sama, rancangan yang sama dan hos yang sama. Terima kasih. Saya Amin Idris. Saya Wani Hasrita. Dan saya Khair Rahman. Jumpa Balik lagi kita dalam- esok. Borak dulu baru buka hashtag. Barakahnya di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. Semakin jauh ku darimu, semakin dekat pula kau menghampiri daku. Oh Tuhan yang Maha Pengasih, siapalah diriku di pandanganmu. Semakin cuba ku dekati, semakin kuat pula kau mendugai aku. Oh Tuhan yang Maha Sempurna, berdirinya diriku di hadapanmu.